Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 10, perimeter dan luas. Dan kita akan lihat satu standard kandungan 10.3, perkaitan antara perimeter dan luas. Seterusnya, satu standard pembelajaran iaitu membuat dan mengesahkan konjektor tentang perkaitan antara perimeter dan luas. Dalam video kali ini, kita akan lihat apakah perkaitan di antara perimeter dan luas melibatkan bentuk segi empat tepat. Okey, bagi segi empat tepat dengan perimeter yang sama, semakin besar beza antara panjang dan lebarnya, semakin kecil luas segi empat tepat itu. Dan yang kedua, luasnya adalah paling besar apabila segi empat tepat itu menjadi bentuk segi empat sama. Okey, yang pertama sekali kita kena faham apabila kita ada dua atau tiga bentuk segi empat tepat, dan ketiga-tiga tersebut mempunyai perimeter yang sama. Yang pertama sekali, semakin besar beza antara panjang dan lebar, maksudnya semakin kecil luas segi empat tepat itu. Dan yang kedua, kita mesti tahu luas segi empat tepat adalah paling besar apabila bentuk tersebut membentuk segi empat sama, di mana segi empat sama ialah keadaan panjang akan sama dengan lebar. Okey, jadi untuk lebih faham, kita akan lihat contoh yang pertama melibatkan beberapa bentuk segi empat tepat dengan perimeter yang sama. Okey, rajah di bawah menunjukkan tiga buah segi empat tepat P, Q dan R. Okey, kita ada P, Q dan R. Jadi kita akan lengkapkan. Okey, kita ada satu jadual untuk dilengkapkan. Yang pertama, untuk segi empat P, kita akan cari perimeternya. Okey, dan kita lihat simbolnya di sini ialah sama. Maksudnya ini ialah segi empat sama, iaitu kita ada empat sisi dengan panjang yang sama. Okey, jadi kita dapat perimeternya adalah 24. Okey, kita lihat pula untuk segi 4Q. Okey, segi 4Q kita ada panjangnya 8, lebarnya 4. Jadi kita akan dapat perimeter dengan cara 2. Okey, sebab ada 2 panjang, 2 lebar. Dan kita jumlahkan panjang dan lebar. Okey, kita darabkan dengan 2. Jadi kita juga akan dapat 24 cm untuk segi 4 yang kedua. Kita lihat pula untuk segi 4R. Okey. 2 kita darabkan dengan 10 panjang, tambahkan dengan lebarnya 2. Jadi kita juga dapat 24. Jadi sekarang kita sedang membincangkan untuk tiga bentuk segi empat tepat dengan perimeter yang sama. Okey. Jadi ketiga-tiga bentuk ini mempunyai perimeter yang sama, iaitu 24. Jadi kita lihat pula apakah beza panjang dan lebar bagi setiap segi empat ini. Okey, untuk P, panjang sama dengan lebar, maka 6 tolak 6. Jadi bezanya adalah 0. Dan yang kedua, untuk Q, okey, panjang kita tolak dengan lebar, bezanya ialah 4. Dan untuk R, 10 kita tolak dengan 2, bezanya ialah 8. Okey, sekarang kita cari beza. Dan kita bandingkan pula dengan luas. Okey, bentuk yang sama PQR, kita cari pula luasnya. Okey, luas yang pertama, okey, panjang darab lebar. Jadi kita dapat 36. Okey, untuk Q pula 8 darab 4 sama dengan 32. Okey, dan untuk R 10 darab 2 iaitu 20.
Okey, jadi di sini kita boleh bandingkan apabila kita mempunyai 3 buah segi empat tepat dengan perimeter yang sama. Okey, dengan perimeter yang sama, kita boleh lihat apabila mempunyai perimeter yang sama, okey, semakin tinggi bezanya. Okey, semakin tinggi bezanya. Okey, yang ni paling tinggi beza dia. Semakin kecil luas segi empat tersebut. Okey, semakin tinggi. Okey, semakin tinggi. Semakin tinggi beza antara panjang dengan lebar, maksudnya semakin kecil luas segi empat tersebut. Okey, lihat yang ni paling kecil. Bezanya adalah paling besar, maka luasnya adalah paling kecil. Okey, boleh faham ya? Semakin besar beza panjang dan lebar, semakin kecil nilai bagi luas segi empat tepat tersebut. Okey, ni melibatkan perimeter yang sama. Okey, perimeter semua sama, tapi melibatkan beza panjang dan lebar yang berbeza. Okey. Jadi seterusnya kita lihat pula keadaan yang kedua. Okey, soalan segi empat tepat P, Q, R, S dan T yang berikut mempunyai perimeter yang sama. Okey, ini seperti yang telah kita bincangkan tadi, di mana kita ada 5 segi empat dan semua segi empat ini mempunyai perimeter yang sama. Jadi soalannya, susun luas bagi segi empat tepat itu mengikut tertib menaik. Menaik maksudnya kita mulakan daripada luas yang paling kecil. Okey, luas paling kecil. Okey, kepada yang paling besar. Okey. Jadi daripada apa yang telah kita bincangkan tadi, kita perlu lihat beza antara panjang dan lebar. Okey, beza antara panjang dengan lebar bagi setiap segi empat tersebut. Okey. Jadi untuk dapatkan luas yang paling kecil, maksudnya kita perlu cari beza yang paling besar lah. Beza antara panjang dengan lebar. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa yang pertama sekali mestilah T. Okey, yang ni panjang, ni lebar. Okey, ni yang pertama. Seterusnya kita lihat yang ni yang kedua. Okey. Yang ketiga, yang keempat dan P adalah yang kelima. Di mana keadaan luas yang paling besar ialah apabila segi empat tepat tersebut membentuk segi empat sama. Iaitu keadaan di mana panjang adalah sama dengan lebar. Jadi kita tuliskan jawapannya di sini. Kita mulakan dengan T. Okey, yang pertama T, S, Q, R dan akhir sekali ialah P. Okey, terangkan jawapan anda. Kita perlu terangkan mengikut apa yang kita dah faham tadi, iaitu semakin besar. Okey, semakin besar beza antara panjang dan lebar. Okey, panjang dan lebar. Semakin kecil luas. Okey, semakin kecil luas bentuk segi empat tepat. Okey. Okey, boleh faham ya? Maksudnya kita perlu lihat manakah antara panjang dengan lebar yang mempunyai beza yang paling besar. Jadi bila dia beza paling besar, maksudnya luas dia paling kecil lah. Okey, luas dia paling kecil. Okey, seterusnya kita akan lihat pula keadaan yang kedua di mana bagi segi empat tepat dengan luas yang sama. Tadi melibatkan perimeter yang sama. Yang ni melibatkan luas yang sama. Okey, jadi kita lihat yang pertama, semakin besar beza antara panjang dan lebarnya, semakin besar perimeter segi empat tepat itu. Okey, yang ni dia bandingkan tentang luas yang sama. Apabila bandingkan tentang luas yang sama, maksudnya kita nak melihat perubahan perimeter. Okey,
Jadi bagi bentuk yang mempunyai luas yang sama, bila semakin besar beza antara panjang dengan lebar, semakin besar nilai perimeter bentuk tersebut. Dan yang kedua, perimeternya adalah yang paling kecil apabila segi empat tepat itu menjadi bentuk segi empat sama. Okey, jadi yang ni dia terbalik daripada yang tadi. Jadi perimeternya apabila menjadi bentuk segi empat sama, perimeternya adalah paling kecil. Okey, terbalik dengan apa yang kita dah belajar tentang melibatkan perimeter yang sama tadi. Jadi untuk luas yang sama, semakin besar beza panjang dan lebar, semakin besar perimeter bentuk tersebut. Dan perimeter adalah paling kecil apabila bentuk tersebut menjadi bentuk segi empat sama, iaitu panjang sama dengan lebar. Okey, jadi kita akan lihat satu latihan. Okey, segi empat tepat P, Q, R, S dan T yang berikut mempunyai luas yang sama. Okey, soalan ni dia bincangkan tentang luas yang sama. Okey, susun perimeter bagi segi empat tepat itu mengikut tertib menurun. Okey, menurun maksudnya kita kena ikut perimeter paling besar. Okey. Sehinggalah kepada perimeter paling kecil. Okey. Jadi di sini kita perlu ingat semula apa yang kita dah bincangkan tadi. Semakin besar beza, okey, semakin besar beza panjang dengan lebar, maksudnya semakin besar nilai perimeter. Jadi yang mana paling besar antara 5 bentuk tersebut? Okey, yang mana paling besar? Jadi yang paling besar di sini adalah P. Okey, P. Sebab yang P adalah beza yang paling besar antara panjang dengan lebar. Jadi yang pertama ialah P. Seterusnya, kita lihat pula antara R dengan T. Jadi kita akan pilih R. Okey, seterusnya T. Okey, seterusnya S. Dan akhir sekali baru Q. Sebab apa akhir sekali Q? Bila dia bentuk segi empat sama, maksudnya dia mempunyai perimeter yang paling kecil. Okey. Jadi, dia minta kita terangkan jawapan. Okey, jadi kita tulislah. Semakin besar beza antara, okey, beza antara panjang dan lebar. Okey, panjang dan lebar, semakin besar nilai perimeter. Okey. Jadi di sini apa yang perlu kamu faham ialah kamu hanya perlu pastikan beza antara panjang dan lebar bagi bentuk segi empat tepat bagi memastikan perkaitan di antara luas dan juga perimeter. Okey, seperti biasa sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.